Assalamualaikum, apa khabar semua? Ya, cuti Covid ya. Semoga masing-masing di rumah. Kami pula di Factory Roda Pusing kerana kafe kami masih buka untuk penghantaran. Orang nak datang tapau atau bungkus makanan pun kami tak benarkan sebab yalah langkah berjaga-jaga. Tapi delivery boleh. Dan CX-30 ni kami ambil sebelum MCO. Hari ni dah nak kena pulang kan sebenarnya, tapi macam mana kalau kena tahan pakcik polis atau askar? Patutkah kita pulangkan? Mazda kata kena pulangkan, tapi kita patut akur dengan perintah berkurung. Jadi kita simpan dululah kan. Kita simpan dulu kereta ni. Cantik kan? Cantik tu. Kita simpan dekat rumah. Nampak tu. Tapi sebenarnya sambil kita minum kopi petang-petang ni, kita nak kupaskan persoalan ramai. Bagaimanakah Mazda CX-30 ni crossover SUV segmen B boleh ditawarkan pada harga RM172,000? Macam mana? Ia lebih daripada sekali ganda mahal daripada produk Arus kami sendiri yang kami bawakan juga dalam video kali ini. Macam mana kita bandingkan? Bagaimana nak rasionalisasikan harga tersebut? Dan adakah sebenar-benarnya CX-30 ini lebih sekali ganda, lebih baik atau lebih bagus keseluruhannya berbanding dengan Arus yang harganya RM78,000? Mari kita tengokkan. Untuk video ini kami pilih spesifikasi atau varian yang paling tinggi, iaitu 1.8 diesel. Ya, ada lagi dua spesifikasi petrol 2.0G dan high. Tapi rasa-rasanya kalau nak menilai sebuah SUV yang harga dah hampir tak masuk akal ni, baik kita ambil spek paling tinggi saja untuk menikmati kelengkapan dan tawaran sepenuhnya yang diberikan. Boleh juga tonton video pengenalan awal kami lakukan dengan kereta ini. Lihat pautan di bawah. Jadi perbezaan pertama ya. Apa dia? Yang kereta merah ni CBU, yang kereta putih adalah CKD, iaitu pemasangan tempatan. Jadi ini import penuh, yang tu pasangan tempatan. Dekat situ saja struktur excise duty pun dah berbeza. Jadi sumbangan lebih kepada kerajaan lah kalau kita beli kereta ini. Yang keduanya enjin. Ya, yang ni diesel. Mari kita tengok. Sebelum kita kupaskan enjin, kita lihat satu benda yang sangat asas. Ni, tempat pegang ni, span ni. Yang ni adalah penebat supaya kita tak perlu sentuh besi yang panas ni. Kalau macam dekat Arus ni tak ada. Jadi tadi melecur jugalah jari saya nak buka bila bahagian enjin ni dah panas. Nampak? Itu adalah perbezaan pertama kereta premium dengan kereta sederhana. Ni dah kira kereta premium lah. Sebab tu macam diesel ni dah lama digunakan pada kereta premium seperti BMW dan Mercedes. Bukanlah kata Mazda ni dah tahap BMW dan Mercedes keseluruhannya, tapi sebenarnya setengah-setengah unsur ataupun elemen kereta ini dah standing, kalau tak pun hampir standing. Macam enjin ni, dari luar ni kita bunyi boleh dengar bunyi kadek-kadek. Yang ni pun bergetar-getar kan. Tapi sebenarnya bila pandu sangat lancar dan bunyi kadek-kadek ni semua tak dengar dari dalam kabin. 1.8 liter turbo. Jadi diesel ni tak seperti diesel Mazda yang lain yang kita nampak dalam CX-5 contohnya yang 2.2. Yang ini kuasa mutlaknya agak rendah kerana kepentingan atau keutamaan diberikan kepada kelancaran pemanduan, kemudahan pengendalian dan juga penjimatan bahan api. Jadi ini kuasa mutlaknya sangat rendah, hanya 114 kuasa kuda sahaja berbanding dengan Arus 101 atau 103. Saya pun kurang pasti tengok, ada setengah buku manual cakap 103, ada setengah spesifikasi dekat website cakap 101. Apa pun 1.5 petrol ini sepatutnya jauh lebih rendah kuasa pada ini, tapi tak banyak. Tapi yang banyak bezanya adalah torque. Yang ni 270 Nm torque, yang tu hanya 133. Tambah pada tu, torque pada kereta ini boleh didapati pada RPM atau kelajuan enjin yang sangat rendah. Jadi kuasa ataupun daya torque tu, tujahan kereta dalam pecutan tu, daripada RPM rendah dia dah pergi.
Itu memberikan kenyamanan pemanduan, kemudahan pergerakan yang sangat premium lah rasa dia. Dan gaya pergi dia pun macam malas, macam kereta yang berat tapi berkuasa. Tapi nak kata enjin Arus ni sangat-sangat asas, tak juga. Boleh nampak struktur pembinaannya sepenuhnya aluminium. Dan lagi satu perbezaan yang paling ketara, nampak ni, enjin ni memanjang ke belakang. Ini adalah pacuan roda belakang. Yang Mazda ni pacuan roda hadapan. Tambah lagi perbezaan, ini menggunakan transmisi 6 kelajuan. Arus hanya 4. 4 sahaja. Ya, faktor penjimatan kos. Tapi memadai sahaja 4 kelajuan tu. Cukup saja. Kalau tanya saya memang perlu 5 lah. Tapi 4 ni okey lah. Dan kemasan boleh tengok agak baik juga. Kemasan. Yang ni bahan-bahan yang digunakan sebagai penempat bunyi kan. Nampak tak? Pemasangan itu agak kemas. Jadi ni sebenarnya penelitian pembinaan kat Arus ni pun taklah terlalu kata orang asas atau cincai lah kan. Tapi yang ini kita tengok tak berapa nampak beza. Kalau setakat tengok ruang enjin ni saja kan, selain daripada ni penutup atas plastik ni, tak nampak apa yang istimewa sangat enjin ni berbanding dengan sana. Kerana sana pun dah agak moden. Cumanya bunyi lah. Arus tu bunyi enjin dia dari luar sangat senyap. Waktu melahu macam ni, maknanya tak bergerak dan enjin menyala, sangat senyap. Nak bandingkan ni pun bising. Tapi tak apa, sekarang kita tengok lagi apa perbezaannya dari segi bentuk keseluruhan dan saiz. Sebelum kita pergi ke dimensi, satu perbezaan yang sangat besar antara dua kereta ini adalah kerangka. Yang ini adalah kerangka unibody, maknanya keseluruhan badannya termasuk bumbungnya adalah kerangka kulit yang satu unit. Yang ini pula seperti lori pickup ataupun kenderaan komersial, dia ada kerangka besi tetangga di bawah tu. Macam anak tangga di bawah tu. Lepas tu badannya letak dekat atas. Tapi yang ni adalah macam hybrid lah. Badan tu juga pun main peranan juga sebagai chassis sikit. Tapi lebih kepada kerangka bawah tu. Dan sistem penyanggaan atau suspensionnya pun yang ini lebih asas berbandingkan dengan Mazda CX-30 ini. Walaupun yang ini juga menggunakan torsion beam di belakang. Bukan sistem penyanggaan yang berdikari kiri kanan ataupun independen. Namun demikian, ia tetap lebih sesuai untuk pemanduan seharian, bandaraya, lebuh raya, dan untuk pemanduan yang prestasi tinggi sikit. Dia rasa lebih macam memandu sebuah kereta sedan lah. Yang ini tak lain tak bukan, memang sebuah SUV. Ya, jadi kelebihannya boleh angkat muatan yang lebih berat, dan lebih lasak lah, kita boleh rasa dia lasak ketegapan tu lebih baik lah dalam Arus ni. Apa pun yang ini betul ke sama kategori ni? Nampak macam lain sangat-sangat kan? Sebenarnya taklah lain sangat. Panjangnya ya, yang ni panjang 6 cm lebih panjang daripada badan keseluruhan CX-30 ini. Lebar pula CX-30 ni jauh lebih lebar, 10 cm lebih lebar daripada Arus. Beza tu. Tapi perbezaan yang paling ketara adalah ketinggian. Arus 16 cm lebih tinggi daripada Mazda CX-30. Boleh bayangkan tak? Beza, sangat-sangat beza tu. Setengah kaki lebih tinggi Arus ni, walaupun dia lagi kurus. Salah satu sebab adalah ni, kelegaan tanah. Kelegaan tanah Arus 220 mm, 22 cm. Yang ini hanya 175 mm ataupun 17,5 cm. Jadi tambah lagi dengan ruangan kabin yang lebih tinggi, itu yang dapat perbezaan ketinggian yang begitu ketara. Kita boleh tengok dari belakang terutamanya. Memang kurus dan tinggi. Jadi ini juga memberikan styling seni reka yang begitu menarik untuk CX-30 ini.
Dari segi bentuk ni juga melambangkan tahap premium sebuah kereta. Sebab bila kereta ni berlekuk-lekuk seperti ini contohnya, nampak berapa dimensi dia punya lekuk tu. Yang ni lebih sukar untuk dibina di kilang pemasangan ya. Bina satu hal, nak pasang sambungkan pun satu lagi hal. Tengok dia punya gubahan lampu dia dan sebagainya. Jadi faktor-faktor seni reka ni bukan murah ya. Nak bagi sebuah kereta tu nampak cantik dan dapat dibina dengan baik adalah satu elemen premium. Yang ini nampak dia petak. Adalah dia cuba buat sikit lekuk-lekuk macam tu kan. Percubaan yang baik lah untuk kereta dalam julak harga seperti ini. Tapi tak boleh lawan lah styling kereta ini. Sistem keselamatan yang canggih seperti ini ASA 2.0, ada 2 kamera di situ. Yang ni ada juga kamera. Tak nampak ada 2 pembukaan, tapi sebenarnya saya pun tak berapa pasti berapa kamera yang dia gunakan. Boleh nampak tak? Dia pun ada 2 lubang dekat situ. Ini merupakan faktor kelainan yang sangat ketara pada satu masa dahululah, aspek keselamatan. Jadi sebelum ini kalau kereta-kereta sederhana kan, aspek keselamatan tu jauh lah kurang berbanding dengan kereta premium. Tapi macam contoh beg udara, kereta ini ada 7, kereta tu ada 6. Jadi taklah banyak beza. Dan sistem keselamatan aktif ni pula, mari kita tengok dalam sistem Mazda Connect ni. Jadi dekat arus pun ada juga sistem multimedia di tengah dengan pelbagai fungsi. Tapi Mazda Connect ni dia lagi premium lah rasa dia kan. Cara kawalan dia, kalau nak sentuh sini boleh tak? Tak boleh. Tak boleh sentuh. Dia kena pakai juga roda bawah ni. Information settings. Mari kita pergi tengok safety setting. Ding. Driver assistance system, active safety. Macam-macam ada. Dan boleh dikawal. Kalau betul-betul nak padam semua benda ni, ada butang shortcut, butang pintas dekat sini. Tekan saja butang ni, dia padam. Driver safety. Perbezaan driver safety kereta ini dengan arus hanyalah tak banyak sebenarnya. Banyaklah juga. Dua-dua kereta boleh brake sendiri. Tapi Mazda ni dia boleh brake sehingga 145 km sejam. Dia boleh brake sendiri. Arus hanya 80 km sejam ke bawah. Dan Mazda ni juga ada radar cruise control ataupun gerak luncur automatik dengan radar. Ia juga ada blind spot monitoring. Ada lampu keluar dekat situ, lampu amaran. Kalau untuk bahagian titik buta kita tak nampak trafik di sekitar. Dan juga rear cross traffic alert ataupun laluan lintasan trafik di belakang. Arus tak ada ketiga-tiga perkara ni. Dan tambah lagi yang ini ada juga ni kawalan steering. Kalau dikesan kita tersasar lorong, dia akan tolak balik untuk masuk balik ke lorong kita. Arus tak ada. Dan untuk sistem brake sendiri, yang ini bila collision avoidance ni. Collision avoidance. Masa undur pun dia boleh kesan yang ada tu, nampak tu, smart brake support rear. Masa undur pun dia boleh kesan sesuatu halangan atau rintangan dan dia boleh brake sendiri. Dan semua ni kita boleh kawal. Nak early, normal, late, dia punya waktu respons atau reaksi dia. Dekat arus tak boleh, satu tetapan sahaja, standard. Jadi okey, memang Mazda ni ada banyak lagi fungsi keselamatan yang canggih. Tapi arus tu heran kan, pada harga sebegini Perodua dah pun sama juga dengan Myvi, dengan Beza, Perodua dah pun sediakan sistem keselamatan ASA 2.0 tu. Apa lagi? Safety. Kalau nak ikutkan dari segi safety ni,
lampu-lampu automatik ni banyak berfungsi lah. Sini ada automatic light. Arus pun ada automatic light. Tapi bezanya yang ini ada juga automatic headlight. Dan mari kita tengok dia punya lampu utama di hadapan. Dua-dua kereta ada lampu LED ya. Tapi bezanya yang ini jenis projector. Pada Arus ni reflektor. Jadi dia hanya pakai mentol LED. Tapi perumah dia macam lampu biasa halogen tu. Dia pakai reflektor atau pembias di belakang tu. Yang ini bukan setakat projektor, dia boleh gerak juga mengikut steering. Jadi dipanggil adaptif. Bagus. Memang memudahkan di waktu malam. Dan satu faktor premium yang ramai orang tak berapa sebutkan, bila kita naik kereta mewah di waktu malam, pencahayaan dalam tu satu hal lah. Kereta ni pencahayaan dalam dia taklah berapa menarik, tapi adalah sikit-sikit pencahayaan dalam berbanding dengan Arus tu. Tapi yang bezanya bila kita tengok di luar, terang. Lampu tu memang terang dan dia boleh ikut steering. Jadi kita pusing selekor tajam, dia boleh ikut dan cahayakan bahagian dalam. Mari kita padam balik enjin ni untuk kita lihat ni digital info. Digital panel ni. Kita buat permulaan balik. Jadi ni sebenarnya tengah-tengah ni adalah panel digital, tapi digabungkan dengan analog. Jadi kita pun kurang dapat kesan bahagian mana sebenarnya analog, mana digital, tapi semua nampak seragam dan cantik. Dan dekat sini juga sebahagian daripada panel tu. Panel tu sebenarnya macam ni, petak macam tu. Jadi sebahagian daripada gelung ni dalam panel digital tu lah, skrin digital tu. Mazda kata falsafah dia tak nak terlalu banyak maklumat dekat sini. Tak nak berikan terlalu banyak rangsangan ataupun distraction untuk pemandu. Sebab tu dia juga ada heads up display. Boleh nampak tak? Mari kita zoom in sikit. Tu heads up display. Dalam kamera ni nampak kecil, tapi sebenarnya dia agak besar lah. Dan ada beberapa maklumat yang dapat diberikan pada heads up display tu. Sekarang tengah tak bergerak. Kalau amaran titik buta tu pun ada muncul juga dekat heads up display ni. Ada kuning-kuning timbul dekat kiri kanan depan belakang dia. Jadi macam mana ruang dalaman ni? Mari kita tengok. Memang premium lah. Memang premium, tak dinafikan. Mazda sekarang dah tingkat taraf pembinaan kabin dan ruang dalaman ni untuk memberikan satu pengalaman pemilikan yang sangat baik. Ada sunroof. Model CBU biasalah ada sunroof. Memang nampak minimalis, tak banyak kerena, tapi cukup. Kalau kita masuk reverse, yang ini sama saja seperti Arus. Tak ada kamera depan, kiri, kanan semua tak ada. Hanya belakang sahaja. Dan dia punya garis-garis pun macam tak bergerak sekali dengan steering. Saya tak jumpa tetapan kalau garis-garis tu bergerak dengan steering. Rasanya tidak. Tapi dekat sini nampak ada macam peta kereta. Dia ada tunjuk penderia sekeliling. Kalau rapat dengan apa-apa rintangan sekeliling, dia ada bagi tahu. Sebab itu antara pembezaan kereta premium dengan kereta sederhana. Pengesan atau penderia di hadapan sini ada 6, belakang ada 4. Di Arus depan 2, belakang 2 sahaja. Jadi benda kecil-kecil macam tu, tapi yang membezakan premium dengan sederhana tu, dia fungsi dia sama, tapi ia melakukannya dengan lebih baik. Satu contoh macam cermin sisi ni, kiri dan kanan. Tengok kawalan di sini. Dia boleh lipat. Arus pun boleh lipat. Jangan main-main. Arus pun boleh lipat macam tu. Tapi bezanya, bila kita undur, dia boleh turun sikit. Dia turun sikit untuk kita mudahkan nampak rintangan yang lebih dekat. Tambah pada tu, saya pernah sebut dalam video sebelum ini, kalau kita nak belah kiri pun turun, boleh. Kita tekan saja butang, dia turun terus. Boleh naik balik. Kita kawal melalui di sini. Jadi bila kita masuk gear reverse, kita tekan kawalan untuk kanan, kanan turun. Kita tekan lagi sekali, kanan naik. Dan untuk lipat-lipat, kita masuk balik dalam P.
Bila kita nak fungsi untuk lipat-lipat cermin ni, waktu kita keluar pada kereta, semua boleh kawal di sini. Vehicle settings, configure tu, door locks, rain sensing wipers, automatic folding side mirror tu. Jadi kita boleh tentukan kalau kita nak dia lipat ke tidak semasa kita tinggalkan kereta. Turn signal, apa ni? Kita boleh kawal. Satu sentuh 3 kali jalan. Kalau kita sentuh sekali, ingat kereta premium belah kanan lah. 3 kali sentuh. Dengan arus pun ada benda ni, 3 kali sentuh. Sekarang semua kereta dah ada. Cuma yang ni kalau kita tak nak sekali sentuh tu, boleh padamkan. Dan volume TikTok dia tu pun kita boleh kawal. Nak bunyi lagi kuat tak? Kuat sikit. Dan bunyi dia pun betul-betul bunyi elektronik yang dikeluarkan pada macam sistem pembesar suara. Cakap pasal sistem pembesar suara, memang menarik. Tengok ni pelarasan mudah. Untuk pembesar suara, volume dekat sini senang, kita boleh on off terus. Senang. Sebab kalau dekat arus tu, semua segala-galanya kena kawal di skrin. Jadi kadang-kadang susah sikit lah. Jadi kita tekan butang pintas, dengar sikit. Ini memang sangat-sangat ketara bezanya lah. Dekat RQ kami dah pasang, RQ adalah Persona 2017. Kami dah pasangkan sistem Clarion yang bernilai lebih, keseluruhannya lebih RM2,000. Tapi tetap tak sebaik sistem ni. Tengok, dia punya bass, segala-galanya. Ini baru main radio biasa. Kalau kita main high fidelity source daripada MP3 contohnya, memang lain macam. Ini saja mula-mula dah jadi masalah sikit, sebab pembukaan pintu dia tu agak kecil dekat bawah tu. Jadi nampak ruang kaki memang tak sebesar arus. Dan nampak ni dia ada mangkuk, jadi kita kena langkah kaki naik ke dalam. Kedudukannya pun agak tegak. Mari kita duduk. Kedudukan tempat duduk ni pun, belakang penyandang ni agak tegak. Dia taklah tegak sangat-sangat, tapi tegak jugalah. Arus tu boleh laras, boleh ke belakang sikit. Yang ni tak boleh, ada satu kedudukan saja. Mari kita cuba tengok. Dia boleh lipat untuk turunkan, tapi bila kita nak sandar, hanya satu kedudukan saja. Nak sandar lagi tak boleh. Tapi keseluruhannya memang rasa lebih premium lah. Sentuhan, kulit, kerusi semua kan. Dan penglihatan ke depan memang tak begitu baik. Kerusi ni dah habis halang sampai ke atas. Bahu dia pun sikitnya tinggi. Jadi pemandangan kita keluar melalui cermin depan dan juga cermin sisi agak terhad. Jadi penumpang belakang tak best sangat. Walaupun arus tu tak rasa premium, tapi tempat duduk belakang dia tetap lebih lapang. Di belakang pula sama seperti arus, boleh tekan saja butang elektronik di sini ataupun pada pemegang kunci. Tapi bezanya yang ini ada robot bukakan. Dan yang herannya, ruang belakangnya lebih besar daripada arus, walaupun arus lebih panjang. Sebenarnya taklah heran sangat, sebab arus ada baris kerusi ketiga. Yang ni hanya 5 tempat duduk. Jadi ruang belakang ni boleh muatkan lebih 400 liter. Sana hanya 200 lebih liter sahaja. Cakap pasal liter-liter ni, mari kita cerita kilogram pula. Kereta ni, nampak ni, tekan je. Memang nak kena modify arus ni. Dah dapat kenal pasti satu sumber untuk pasangkan powerboat ni. Ni, cakap pasal kilogram pula, kereta ini lebih berat daripada arus. Macam mana logiknya kereta ni lebih berat? Saya pun kurang faham. Yang ini berat 1500 kg, yang itu 1300 sahaja. 200 kg lebih berat. Dahlah di ruang muatan belakang tu hanya ada tayar spare atau tayar kecemasan space saver yang kecil kurus tu je. Yang ini di bawah sana ada tayar spare saiz penuh.
Tujuh tempat duduk. Macam mana kereta ni boleh lagi berat? Enjin diesel selalunya memang lebih berat sikit pada enjin petrol, tapi enjin diesel ni sepenuhnya aluminium. Jadi yang saya boleh bayangkan itu adalah sebab lebih kedapan bunyi yang diletakkan dalam kereta ini, dan kerangka keseluruhannya lebih utuh dari segi pulasan. Maknanya dipanggil torsional rigidity, pulasan, ketahanan pulasan pada kerangka ini lebih utuh dan lebih keras, supaya kereta ni lebih baik pengendaliannya untuk pemanduan prestasi yang lebih tinggi. Yang ini dia tegak sebab ada kerangka besi bawah tu, tapi dari segi ketahanan pulasan tu dia kurang lah. Jadi pengendalian dia semua tak setepat yang kita dapati pada kereta CX-30. Ini yang dimaksudkan penyanda belakang barisan kedua ni ada 8 tetapan kalau tak silap. Boleh tegak setegak-tegaknya. Mari kita cuba tegakkan. Nampak tu? Boleh tegak sampai macam ni. Dan boleh baringkan macam tadi. Dekat kereta mewah seperti CX-30 tu pun tak boleh. Dari segi pemanduan pula memang tiada tandingan lah. Yang ini jauh lebih sedap untuk dipandu berbandingkan dengan Arus. Arus ni untuk jurut harganya agak menarik dan cukup memuaskan dari segi dia punya ketegapan keseluruhan tu. Kami memang tak sangka. Kami asalnya rasa dia mesti rasa macam tin kosong sikit kan. Tapi sebenarnya tidak. Yang ini dah memang premium. Dia punya prestasi tu taklah 2 kali ganda lebih baik, tapi mungkin setengah kali ganda lebih baik. Tapi dari segi kualiti prestasi tu, cara dia bergerak, cara kawalan steering, pedal minyak dan brake, semua jauh lebih baik. Kecuali mungkin rasa pedal brake. Rasa pedal brake ni Mazda sekarang ni pelik. Dia nak pedal brake tu kononnya rasa sekata daripada permulaan sampai habis. Tapi tak rasa semula jadi, sebab selalu kita kalau nak tekan lagi kuat dia patut lagi berat, lagi kuat lagi berat. Yang ni tak ada, dia sama berat je, sekata je sampai ke hujung. Jadi kita kadang-kadang was-was tak tahu berapa kuat kita tekan kan. Yang kita tahu kita tekan lagi banyak, tapi tak rasa macam tekan lagi kuat. Tapi prestasi brake-nya sebenarnya okey lah. Itu sajalah rungutan saya dari segi pemanduannya. Dan dari segi penjimatan bahan api, lain macam, luar biasa. Dia lebuh raya kalau bawa 100-110 km sejam memang boleh dapat 20 km per liter. Yang ini kalau bawa 110 dapatlah dalam 13 mungkin km per liter. Di dalam bandar raya yang ini boleh dapat 16 km per liter senang-senang, 15-16. Yang ini nak dapat 13 pun susah di bandar raya, kot 12 macam tu saja. Jadi dan senyap. Memang senyap sebagai diesel. Kalau kita betul-betul naik kereta ni, tak nyalakan dari luar, kita naik, nyalakan enjin dan terus pandu, memang tak perasan dia diesel. Dari segi cara pemanduan dia, dari segi bunyi dia, memang tak rasa diesel. Yang tu yang luar biasa lah. Saya sampai kena tengok balik risalah waktu tengah memandu, waktu pertama ambil kereta ni. Ambil risalah balik, tanya, kita tengokkan, yang saya ambil ni diesel, betul ke diesel? Sampai macam tu. Jadi kesimpulannya macam mana? Adakah kereta ini betul-betul berbaloi sebagai kereta SUV crossover segmen B yang sehingga 172,000 harganya? Jujur cakap, tak berbaloi. Tak berbaloi kalau dari segi yalah saiz segmennya kan. Tapi kalau nilai dari sudut produk semata-mata, kita tengok kemewahan produk dia, premium produk dia, mutu, pemanduan dia dan perasaan yang kita dapat keseluruhan dengan kereta ini, kita boleh samakan mutu keseluruhan tu dengan contohnya Toyota Camry pun. Memang boleh. Tapi itulah saiz dia lah. Jadi sepatutnya kita bandingkan kereta ni dengan Mini. Betul, macam Mini tu harga mahal. Kereta premium, ikonik. Tapi nak kata betul-betul berbaloi ke? Harga 200 lebih ribu, 300 ribu untuk kereta yalah macam Mini tu kan. Macam tak berbaloi kan? Tapi kalau tengok dari segi produk, prestasi, pengalaman keseluruhan yang ditawarkan,
saya rasa kalau tak perlu sangat kereta yang terlalu besar, yang ni sesuai. Cumanya kereta ni ataupun Volkswagen Golf ini atau Golf, harga dah sama. Ramai yang tak percaya dengan Jerman ni kan, penyelenggaraan lah apalah. Dengan Mazda ni tetap kereta Jepun, kita dapat keyakinan yang penyelenggaraan tu mudah. Jadi itulah dia sebenarnya. Ia bukan lawan kepada SUV segmen B yang lain dalam pasaran. Dia dalam segmen atau kategorinya tersendiri walaupun saiznya segmen B. Jadi lawan sebenar-benarnya adalah kereta premium seperti Volkswagen Golf. Dan mungkin A-Class tak, A-Class dah mahal sangat. Ikhlas yang A200 tak berbaloi sebenarnya. Baiklah, sampai sini saja penilaian kami kali ini. Maaf tak boleh nak bawa jalan-jalan sangat sebab ialah cuti Covid ni kan, nanti kena tahan roadblock. Nak datang ke sini hari-hari pun kena tahan, kena tunjuk surat yang kami sebenarnya mengendalikan sebuah ataupun mengurus sebuah kafe. Sekian, terima kasih menonton. Pastikan anda selamat dan sihat. Jagalah kebersihan, jagalah jarak dengan orang-orang lain jika anda perlu keluar, dan duduk rumah tu manfaatkan masa anda dengan sebaik yang mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam selamat satu Malaysia.